Okay, kita lihat raja ini ada 3 sisi 4 ABC, ABC, 3 titik P, Q dan R pada satu satah Cartesian atau Cartesian. Nyatakan satu ciri yang menunjukkan sisi 4A dan B adalah kongruent. Apa itu kongruent? Apa itu kongruent? Ya, sisi sama, saiz sama bagi objek dengan image. Jadi kita boleh jawab bentuk sama. Punya bentuk yang sama. Okey. Baik, soalan ke 2B. Soalan 13B. P ialah image bagi titik Q di bawah satu perjemaan. P ialah image bagi titik Q, nyatakan koordinat image bagi titik R di bawah perjemaan yang sama. Jadi perjemaannya yang sama. Apakah perjemaannya? Jadi kita lihat P dan Q. Kita tengok sejajar, maka lebih tepat ialah dia pantulan. Pantulan. Jadi pantulan di mana? Jadi kita akan buat satu garisan menganjur atau unjuran daripada P dan Q. P dan Q. Okey, ataupun Q ke P. Sebab Q adalah objek, P adalah image. Okey, satu garisan unjuran Q ke P. Kita bagikan sama jaraknya. Kita dapat lukis satu garisan pantulan. Satu garisan pantulan. Jadi kita boleh cari image bagi R dengan sama jaraknya daripada garisan pantulan. Dan misi berserenjang dan dengan garisan unjuran yang kita lukis antara R ke R prime ataupun image R. Okay, image R sesama jaraknya, unitnya dan berserenjang. Maka apakah unitnya? Unit dia kita lihat berapa? X4 Y, koordinat Y 6. Boleh? Ada soalan? Boleh? Jadi R prime atau image bagi R adalah X4 Y 6. Seterusnya soalan C, 13C, sisi 4C ialah image bagi sisi 4A di bawah gabungan penjelmaan NM. NM. Huraikan selengkapnya penjelmaan M. Sisi 4C ialah image bagi sisi 4. Sisi 4A di bawah gabungan penjelmaan NM. Jadi kita perlu huraikan M dan seterusnya N. Huraikan selengkapnya.
Jadi antara A dan B kita lihat ia adalah transformasi apa? Ya, transformasi pantulan. Maka kita anjurkan mana-mana titik bagi objek A dan image B. Jadi kita bahagi dua sama jaraknya ke kita gariskan satu garisan pantulan yang berserenjangan garisan unjuran tadi. Kita lihat garisan pantulan itu Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Selanjutnya kita dah dapat M. Tentu kita huraikan. Jadi M sama dengan pantulan, tempat sini pantulan pada garis apa? Y sama dengan 6. Seterusnya transformasi N. Jadi kita lihat transformasi ini putaran ataupun pembesaran. Semestinya pembesaran, kita lihat dia bukan kongruent, B walaupun sama bentuk dia tapi tak sama saiz. B pula menjadi objek dan C sebagai image B. Jadi kita nak lihat ataupun cari pusat pembesaran B ke C. Bagaimana kita nak bentukkan? Bagaimana kita nak cari pusat putaran? Bagaimana kita nak cari pusat putaran? Ya, kita akan buat garisan unjuran atau titik objek B ke titik image C. Okey, jadi kita buat satu garisan unjuran titik B ke C. Bila dia terbalik, titik yang di bawah ni akan naik ke atas, maka kita unjurkan. Maka titik yang bersilang itu, garisan yang dua tu bersilang tu adalah titik bagi pembesaran N. Okey, berapakah pusat pembesarannya tu? Iaitu berapa? X5, Y3. Selanjutnya kita cari faktor skala. Faktor skala itu sama dengan panjang image dibahagikan dengan panjang objek. Okay, panjang image kita ambil di mana-mana sisi. Okay, kita ambil sisi yang tegak ni. Untuk image 1, 2, 3, 4. Untuk objek 2. 4/2. Di faktor skala dia 4/2. Kita lihat kedudukannya terbalik, maka kita tambah negatif. Faktor skala bagi pembesaran ini adalah negatif 2. Okay, kita huraikan N sama dengan N sama dengan pembesaran pada faktor negatif 2 pada pusat X5, Y3. Okey, seterusnya
Soalan D, okay, soalan bahagian B, transformasi ni, topik transformasi ni, selalunya dia akan tanya mencari luas yang berlodek, okay? Mencari luas bagi imej ataupun objek. Maka dia beri soalan ni, dia beri bahawa luas sisi 4C ialah 95 cm persegi. Hitungkan luas dalam cm persegi sisi 4B. Sisi 4B. Okey, langkah pertama apa kita perlu buat? Ya, kita akan guna rumus faktor skala bagi luas. Tadi kita dah cari faktor skala kan? Berapa faktor skala? Bagi transformasi N tadi, negatif 2 kan? Jadi kita gunakan rumus faktor skala bagi luas. Ada berapa? Adalah apa? Kita boleh rujuk di buku soalan di bahagian depan sekali. Kita akan dapat rumusnya. Jadi diberi luas sisi 4C ataupun imej adalah 96 cm persegi. Tukar luas. Maka kita gantikan ke dalam rumus K kuasa 2. Jadi negatif 2 yang dia dapat tadi, faktor skala yang kita dapat tadi. Negatif 2, kita kuasa 2 kan. Dengan luas imej adalah 96. Kita dapat 24 cm persegi. 24 cm persegi. Ada soalan? Jika ada soalan boleh tulis pada ruang komen ni. Walaupun rakaman, boleh lihat rakaman. Lepas tu boleh terus tanya, komen. Nanti cikgu akan lihat setiap komen. Cikgu akan respon pada setiap komen. Seterusnya kita pergi pada sukatan sirakan. Data terkumpul. Okay, kita tengok laju speed, kekerapan frekuensi, nyatakan kelas mode. Kelas mode adalah kekerapan yang paling tinggi. Yang mana? 21. Jadi kita letakkan kelas mode ya. Bukan 21 kelas mode-nya berapa? 90 hingga 99. Lepas tu soalan mahu kita lengkapkan jadual Kita lengkapkan jadual, kita lihat ni sepadan atas. Sepadan atas yang ni berapa? Ya, 59.5. Kita tengoklah jadual tadi. Kalau kita akan isi nanti. Okey, jadi dia beza dia adalah tambah 10. Kita tambah 10 semua untuk sepadan atas bagi setiap sepadan kelas. Okey, ini 6 Kita tengok daripada jadual. 15, 34, 55, 68, 76, 80. Daripada pengurusi tadi kita tambahkan Supaya masih lagi tak faham macam mana cari kekerapan longgokan. Rasanya semua dah faham dah tahu dah cara mencari kekerapan longgokan Daripada frekuensi itu kita tambah Setiap frekuensi kita tambah sehingga dapat jumlahnya 80. Baik, seterusnya kita lukis graf apa dia mahu. Lukis satu graf Ogif dengan menggunakan skala yang diberi dalam soalan. Soalan ini diberi skala yang patut kita plotkan, skalakan. Diberi skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kenderaan pada paksi mencacang. Jadi untuk Ogif, okay, semua ini
kita akan guna kegerapan longgokan dan sepadan atas untuk memplot graf OGIF-nya. Labelkan laju kilometer per jam dan kegerapan longgakan. Seluruhnya kita plot 595 dengan setiapnya berapa? 10 tambah 10 tambah 10 untuk unit 2 cm itu 2 kotak lah yang kecil ni. Okay, boleh? Lepas tu kita terus labelkan kegerapan longgokan. Untuk kenderaan sehingga berapa? 80 So kita plotkan 595 sifar dan 69.5 km per jam, 6 kenderaan 89.5 34 kenderaan. Dan seterusnya. Okey, 119.5 36. Ini kegerapan longgokan dia akan bertambah. Terus kita sambungkan semua titik-titik yang kita telah plotkan. Lepas tu kita lihat berdasarkan Gobi, lukiskan di 14B, cari persentil ke-50 P50 maksudnya 50% lah, 50 ataupun separuh bagi kegerapan longgokan Ini kita cari, kita lihat persentil 50, P50 iaitu 40 daripada 80 separuh adalah 40 Jadi kita satu garisan putus hingga ke graf. Kita rujuk pada pasti X ataupun laju kilometer per jam, kita akan dapat berapa tu? 92.6. Okey, boleh? Seterusnya kita pergi pada soalan ketaksamaan. Okey, soalan ketaksamaan untuk bahagian B Di bahagian B ni ada ketaksamaan, soalan ketaksamaan. Be prepare, bersedia untuk jawab soalan ketaksamaan. Okey, kita tukarkan bentuk ayat ni kepada ketaksamaan. Diperuntukkan sebanyak 225 bagi membeli X kg durian dia telah diberi X kg itu durian, Y kg adalah mangga Jumlah jisim kedua-dua buah itu tidak kurang daripada 15 kg. Apa maksudnya? Jumlah jisim kedua buah itu tidak kurang daripada 15 kg. Maksudnya jumlah X tambah Y lebih besar dan sama 15 termasuk 15. Tidak kurang daripada 15 termasuk 15, jadi lebih besar dan sama dengan 15. Seluruhnya jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali ganda jisim mangga. Okey. Maksudnya kita mesti darab 3 bagi Y bagi mangga 3Y selebih-lebihnya.
Selebih-lebihnya itu lebih besar dan sama dengan X ataupun durian. Seterusnya, kita boleh hubungkan harga 1 kg durian RM9 dan harga 1 kg mangga ialah RM5 dengan jumlah peruntukan. Okey. Dia kata sebanyak 225 iaitu lebih kecil dan sama dengan lebih kecil dan sama dengan. Boleh? Seterusnya kita kena plotkan kita lakarkan gunakan kertas graf disediakan. Menjawab soalan ini menggunakan 2 cm kepada 5 kg. Okey, kita akan plot, lukiskan. Dia tak boleh lakarkan, kita kena lukis. Skala 2 cm pada 5 kg pada kedua paksi. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear di atas. Okey, tadi kita dah bina 3 dan 2 diberi. Perasan tak apa 2 kesamaan yang telah diberi tadi? Nanti awak cuba cari yang mana lagi 2. Okey, 2 cm pada 5 kg pada 2 paksi. Maka kita boleh cari, lukiskan kesamaan tu dengan kita cari koordinatnya. Okey, 2 kesamaan yang diberi itu tadi 2 y lebih besar bersama dengan sifar dan x lebih besar daripada sifar, maksudnya di kawasan paksi Cartesian yang positif. Yang ini Betul, kalau X campur Y lebih besar sama dengan 15, maksudnya garisan itu akan bersilang di paksi X dan Y di koordinat 15 kan. Jadi kita akan samakan dengan 15 supaya kita cari koordinat X dan Y. Bila X kosong, bila X ni kosong ni apa? Maksudnya apa? Berada di paksi Y, paksi Y. Betul-betul di atas paksi Y. Kalau Y sama sifar, X sama dengan 15. Okey, jadi kita lihat dia lebih besar 15. Sebenarnya kesamaan 3Y lebih besar dan sama dengan X. Kita tukar kepada persamaan. Dia kesamaan kepada persamaan. Jadi kecunan dia 1/3. Jadi kita masukkan koordinat yang maksimum. Jadi kita boleh masukkan X sama 30. Kalau 30, Y berapa? Y 10. Kita gantikan dalam ni. X sama 30, Y sama dengan berapa? 10. Sebab kita bagi 3. Sekali kesamaan ini kita akan gantikan dengan apa? X sama dengan sifar. Kita nak cari garis ataupun koordinat yang bersilang di paksi X dan Y. Jadi apabila X kosong, Y 45. Bila Y kosong, X sama dengan 25. Jadi kita boleh cari plotkan skala ni sampai 50 untuk paksi Y, itu untuk mangga, dan durian sampai 35 sampai 35. Setelah kita cari koordinat tadi, kita labelkan X durian, Y mangga, tambah 5 setiap skala, 5, 10, 15, 20, 25, 35 Y 5, 10, 15 sehingga kita boleh plotkan sampai berapa? 50. Sebab ada maksimumnya 45 kan. Baik, kesamaan yang pertama.
iaitu X sama 15, Y sama 15. Kita gariskan satu garisan Seterusnya X 30, Y 10 yang ni. Untuk kesamaan 3, Y lebih besar dan sama dengan X, gariskan satu garisan. Dan akhir sekali kesamaan X tambah 5Y lebih kecil dan sama dengan 25, iaitu X 45, Y 25. Maka kesamaan X tambah 5Y lebih kecil dan sama dengan, maksudnya dia garisan tebal dan di bawah ni kan. Begitu juga kesamaan yang kedua-dua tadi, 3Y lebih besar daripada X, maksudnya dia di atas garisan ni 3Y lebih besar daripada X kan, jadi di atas. Okey, untuk 3X campur Y lebih besar daripada 15, di atas juga kan. Jadi semua lorekan berada di kawasan ini. Jadi kita lorekkan. Lepas tu kita labelkan setiap tu dengan persamaannya. Kesamaan kita tukar jadi persamaan. Boleh? Seterusnya, jika Zainal membeli 10 kg mangga, berapakah baki maksimum pertukaran itu? Membeli 10 kg mangga. Nanti kita kena rujuk pada graf. Jika dia beli 10 biji mangga, berapa pertukaran maksimum? Jadi kalau 10, duriannya adalah 5, maka kita gantikan dalam persamaan. Ini X 5, Y 10. Kita gunakan persamaan yang akhir tadi, yang ketiga, iaitu persamaan X tambah 5Y sama dengan berapa tadi? Sama dengan 95. Kita darab 5 tambah 5 darab 10, 95. Jadi jawapan dia yang maksimum, kita rujuk pada 225 tadi, tolakkan dengan 95. Jadi baki maksimum, kata sebab dia soalan tu baki maksimum. Baki maksimum. Bukan maksimum, baki maksimum, maka kita perlu tolakkan dengan pertukarannya asal, iaitu 225. Tolakkan dengan 95 yang kita dapat daripada graf tadi. Baik, ada soalan? Okey, betul, kita isikan dalam jawapannya. Unit dia RM 130. Dan itu saja kita berkongsi dan berbincang tentang soalan bahagian B. Seterusnya, untuk minggu depan kita akan masuk soalan exam bagi bahagian C dengan topik-topik yang favorite, yang selalu masuk di dalam bahagian C. Tapi sahnya bahawa bahagian B ini selalu masukkan transformasi, graf fungsi, kesamaan dan sukatan serakat. Jadi kita jumpa lagi. Salam sejahtera dan selamat malam. Bye-bye.